Barack Obama dipilih semula sebagai Presiden Amerika Syarikat. Beliau menewaskan pencabarnya bekas Governor Mitt Romney dalam pilihan raya yang berlangsung sengit. Dengan undi yang dikira daripada 84% kawasan, pemimpin Demokrat itu meraih 53.7 juta undi popular atau 49.6%. Manakala Romney daripada Republican memperoleh 53 juta undi atau 48.9%. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dalam reaksi awalnya mengucapkan tahniah atas kejayaan Obama mendapat mandat bagi penggal kedua daripada rakyat negara itu. Obama menang dengan kelebihan 303 undi perwakilan berbanding 206 yang diraih pencabarnya. Obama yang meraihkan kemenangannya bersama keluarga dan penyokongnya menjanjikan masa depan yang cerah untuk rakyat Amerika. Pusat konvensyen McCormick Place, Chicago, riuh rendah dengan sorakan gemuruh hadirin. Obama muncul kira-kira 2 jam selepas diisytihar menang untuk dipilih semula sebagai presiden dan kurang sejam selepas Romney mengaku kalah. Our economy is recovering. A decade of war is ending. A long campaign is now over. And whether I earned your vote or not, I have listened to you. I have learned from you. And you've made me a better president. And with your stories and your struggles, I return to the White House more determined and more inspired than ever about the work there is to do and the future that lies ahead. Pilihan raya Presiden Amerika diadakan ketika negara itu diselubungi masalah ekonomi menjadi pilihan antara dua visi kerajaan yang berbeza. Seperti juga Obama, naib Presiden Joe Biden berada di Chicago kerana beliau juga dipilih sebagai naib Presiden untuk penggal kedua. Mengulas kemenangan Obama itu, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berharap hubungan Malaysia-Amerika Syarikat semakin kukuh dan berterusan. Perdana Menteri turut berharap Obama akan meneruskan usahanya memupuk persefahaman dan hormat menghormati antara Amerika Syarikat dan umat Islam di seluruh dunia. I had the honor of meeting President Obama several times during his first term. And we vowed to develop the growing partnership between our two nations. This relationship has strengthened, and I hope it will continue to do so in the future so that we can maintain regional peace, stability, and prosperity for our people. Malaysia optimis kemampuan negara untuk menjadi rakan kongsi ekonomi yang kuat kepada Amerika Syarikat. Beliau bercakap di Ibu Negara. Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur tidak ketinggalan mengadakan program khas sempena pilihan raya Presiden. Menurut Dutanya Datuk Paul W. Jones, kemenangan Obama bermakna kelangsungan dasar luar Amerika di rantau Asia diteruskan melalui acuan diplomasi dan kerjasama pelaburan. Secara keseluruhannya, Malaysia dan ASEAN akan menikmati jalinan hubungan dua hala yang kukuh dengan Amerika. Ini kerana Presiden Obama sentiasa melihat ASEAN sebagai sebuah pertubuhan serantau yang sangat penting. Lebih-lebih lagi, Malaysia menjadi antara penggerak utama ASEAN dalam pelbagai inisiatif pelaburan, perjanjian kerjasama keamanan dan misi bantuan di rantau Asia. The relationship with Malaysia has grown quite substantially over the last couple of years. I think whoever is elected will want to continue that momentum and look for ways to increase our interaction in education and exchanges, in economics and trade, in security. Mengikut maklumat awal, Presiden Obama dijadual melakukan lawatan kerja ke Indonesia bagi menghadiri sidang kemuncak Asia Timur EAS di Bali pada November ini. Lawatan itu dilihat amat bermakna dalam mengukuhkan lagi hubungan Amerika Syarikat dengan negara-negara Asia. Barack Obama berjaya kembali ke White House untuk penggal kedua di sebalik kelembapan ekonomi dan kadar pengangguran tinggi. Presiden kulit hitam pertama Amerika itu terbukti masih dipercayai untuk terus menggalas harapan perubahan majoriti rakyat negara kuasa besar itu.
Yang pasti kejayaan Obama kali ini bukan semudah membalikkan duit shilling di telapak tangan. Di beberapa ketika, Mitt Romney berjaya mendahului tipis peratusan sokongan. Namun, faktor personaliti dan pendekatan politik yang diplomatik akhirnya menyumbang kepada kemenangan total Obama. Impak getir kejayaan Obama membenam cabaran Romney kali ini lebih dirasai berbanding kejayaannya menewaskan Hillary Clinton untuk penggal pertamanya di White House. Ketika itu, rakyat Amerika gairah memberi peluang kepada seorang kulit hitam pertama untuk cuba merubah senario politik Amerika. 4 tahun berlalu, Amerika hari ini dibelenggu situasi ekonomi kurang memberangsangkan. Faktor utama yang dilihat menyumbang kepada kenaikan kadar pengangguran. Ini ditambah impak beberapa pakej pemulihan ekonomi Obama yang tidak ketara, sekaligus mencetus keraguan sejauh mana rakyat Amerika masih yakin dengan beliau. Hakikatnya, Obama mewarisi ekonomi Amerika yang parah, hasil dasar-dasar pentadbiran George W. Bush. Masalah ekonomi kebanyakannya timbul daripada dasar-dasar sebelumnya, iaitu Parti Republikan sendiri di bawah Presiden Bush. Penglibatan secara meluas di politik antarabangsa, penghantaran tentera-tentera di tempat-tempat yang boleh dikatakan merata tempat di dunia, dan mereka tidak boleh menampung kewangan untuk juga menyokong penglibatan seperti ini. Dasar pemulihan ekonomi Obama yang strategik turut diyakini mampu menjana 3 juta peluang pekerjaan kepada warganya menjelang tahun 2020. But what he does very strongly believe is an investment, public investment in the economy, investment in research, investment in education, investment in roads and bridges. All these kinds of things help to set the stage for a comeback. So I think that there will be, I don't think it's going to be dramatic, but I think slowly but surely the American economy and the world economy will begin to recover. Sentiasa diplomasi dalam pertuturan dan tindakan, personaliti yang jelas menyelamatkan Obama untuk kekal di kerusi presiden. Sikap yang berjaya merubah persepsi dunia terhadap Amerika yang dilabel ganas dan gila perang sewaktu Bush berkuasa kepada sebuah negara kuasa besar yang lebih diplomatik. Presiden Obama telah cuba mengubah strategi penglibatan Amerika Syarikat di dunia. Salah satunya ialah lebih berdasarkan multilateral, lebih berdasarkan dialog, lebih berdasarkan perbincangan dan kurang menggunakan kekerasan sebagai satu dasar yang telah pun dilakukan terhadap terorisme oleh Presiden George W. Bush. Sebaik mengetahui kemenangannya, tanpa membuang masa, penghargaannya diucapkan kepada para penyokong dalam laman Twitter dan Facebook, langkah yang mendekatkan beliau dengan generasi muda Amerika. It shows us how important social media is. For one thing, the Romney campaign spent billions of dollars on advertising for television, very much negative attack ads. And the fact that he lost, and in this one, social media it's the first one that's been a major player in how the candidates campaign. You know, they all have, they're on Spotify and Instagram, Facebook, Twitter, how the electorate, the citizens get their information. 94% of all voting age Americans get their campaign information online. Di mata dunia, taufan Sandy yang membadai Amerika hingga mengorbankan 160 nyawa satu bencana tragik. Namun, ia tanpa diundang membantu meningkatkan imej Obama. Mengetepikan kempennya, Obama tidak kekok berjalan melepasi sampah sarap, bot rosak dan jeti yang musnah di Marina Brigantine ketika meninjau prasarana yang musnah. Di mata Obama, pilihan raya presiden kali ini hanya memberikan 2 pilihan. Memilih Republikan yang pernah melumpuhkan ekonomi atau Demokrat yang komited mengeluarkan Amerika dari krisis itu melalui polisinya. Di sebalik gangguan pengacau, nyata saranan Obama ketika berucap dalam kempen di Cincinnati itu didengari majoriti pengundi.